Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam satu Malaysia. Baik, petang ni bersama saya Alif Luqman bin Rosli, boleh panggil Alif Luq, dalam rancangan podcast Falsafah Sains yang bertajuk Pencemaran Alam Sekitar. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan kita punya dua jemputan panel kita, iaitu yang pertama Profesor Ridwan daripada Pensyarah UKM. Ya, betul. Apa khabar Prof? Sihat ke? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Perjalanan nak ke sini berapa lama? Ada jam sikit lah tadi. Oh, jam dekat tengah mana? Dia dekat bahagian nak masuk dekat ni, studio kita ni. Studio kita ni bertempat dekat mana? Saya pun lupa dah. Oh, okey, baik. Alright. Awak tak mention pun studio kat mana kan? Okey, alright, baik. Itu siapa pada saya. Okey, baik. Seterusnya Profesor Arif daripada Pensyarah daripada USIP. Apa khabar Prof? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Itu saja jawapan dia. Prof, macam mana keadaan sekarang? Keadaan sekarang Alhamdulillah lah, tak ada sakit apa. Okey, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah, profesor sekalian, ini kita nak borak lah. Kita nak borak santai jap. Berkaitan tentang pencemaran alam sekitar. Jadi, sebenarnya pencemaran sekitar ni kita dah lalui masa zaman sekolah apa semua kan. Tapi, hari ni terjadi balik. Iaitu apa? Berjerebu yang dekat di 9 tu kan? Bukan. Kan? Oh, bukan. Itu je lobo. Oh, itu je lembu. Okey, baik. Maafkan saya. Aku orang pergi sembilan marah ni. Okey, alright Prof. Saya nak tanyalah, kita nak borak pasal pencemaran sekitar ni. Macam mana Prof? Ridwan, pencemaran alam sekitar ni sebenarnya apa? Okey. Kita nak faham lah, Okey. So, berkenaan dengan soalan saudara Alif tadi sebut kan? Ya, betul. Berkenaan dengan pencemaran alam sekitar ni, tak elok kalau kita tidak tahu sesuatu itu tanpa definisi. Yes. So, kita pergi kepada definisi yang pertama adalah pencemaran alam sekitar ini adalah bermakna, saya ambil daripada sumber AKAS tu apa? AKAS tu adalah Akta Kualiti Alam Sekitar. Di mana pada tahun 1974 mereka mengatakan bahawa pencemaran alam sekitar ini adalah perubahan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, kimia, biologikal dan sebagainya lah. Di mana kita boleh lihat ada perubahan yang berlaku dari sudut kita punya fizikal. Contoh jerebu sekarang kan, kita lihat fizikal kita kabur. Betul. Adanya asap, adanya kabus dan sebagainya. Kalau kita lihat di sungai, fizikalnya airnya elok jernih, tiba-tiba jadi kotor. Itu adalah definisi daripada pencemaran alam sekitar. Kita pergi pula kepada definisi, di mana definisi jerebu. Sebab sekarang ini negara kita dilanda jerebu yang amat teruk. Amat teruk. Dan kita sekarang tengah menunggu keputusan daripada KPT untuk memberikan laluan untuk cuti kepada pelajar-pelajar universiti. Universiti ya? Ya, sekolah dah ada? Sekolah dah diluluskan lah, tapi tapi tengah tunggu ni lah keputusan rasmi. Macam tu. Okey, so kita pergi kepada definisi pencemaran udara yang membawa maksud pencemaran udara ini adalah fokus kepada gas lah, gasolin sebagainya, yang mana ianya meliputi ruang-ruang udara. Faham? Yang menyebabkan rosaknya, tercemarnya udara kita ini. So daripada situ pencemaran ni akan berlaku, menyebabkan kesihatan manusia ini terjejas. Sebab apa? Sebab berlakunya pencemaran dari sudut udara itu. Nampak tak? Sekarang ni bila kita cerita tentang definisi alam sekitar dan definisi tentang udara, pencemaran udara, kalau mesti ada sebab kerana apa ianya berlaku, betul? So kita tanyakan kepada ni lah. Kita Profesor senyap. Profesor Arif terlalu senyap. Profesor Arif terlalu senyap. Jadi kita nak mendengar, sebab saya pernah belajar dengan Profesor Arif ni dalam bidang alam sekitar. Gitu. Jadi macam mana Profesor Arif kita nak macam nak tahulah apa sebenarnya faktor yang menyebabkan pencemaran sekitar ni sebenarnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor dia ada beberapa lah. Disebabkan kebakaran yang terbuka dan tak terkawal, ataupun kebakaran hutan lah. Jadi pembakaran hutan secara haram ni, dia pembakaran semula hutan untuk pertanian, kiranya untuk orang-orang yang untuk tanam jagung ke sawah padi ke. Jadi kebakaran hutan ni dia boleh menghasilkan jerebu lah yang amat teruk. Macam kita sekarang, macam
Profesor Ridwan kata disebabkan kebakaran ni jadi jerebu. Dia tak kisahlah daripada negara mana pun. Macam Indonesia pun melalui benda yang sama, kebakaran hutan. Jadi angin tu dia bawa ke sini, ke Malaysia. Jadi impact dia terkena pada kita sekali. Betul. Dan benda ni berlaku di Sabah dan juga Sarawak, ataupun di Semenanjung pun boleh kena lah. Asalkan benda tu dia berkawasan kawasan yang berhutan. Betul. Okey, yang kedua, cuaca yang panas. Ya, betul. Jadi cuaca yang panas yang terlalu lama, jadi benda tu akan menyebabkan kebakaran jugalah. Pelepasan yang ketiga, pelepasan asap industri. Sekarang ni kita tahu kat Malaysia pun banyak asap, banyak kilang-kilang yang dibuat. So asap tu akan dibebaskan secara bebas lah, tanpa ada tapisan. Jadi faktor-faktor ni menyebabkan kita ni hidup tak sihat lah. Ada lagi dia punya efek dia tu banyak lah. Itu kita akan nantilah ini. Jadi terima kasih banyak Prof sebab cuaca makin panas. Betul. Kan. Baik. Jadi kita hold dulu jap apa semua. Jom mari kita sama-sama kita saksikan sesi interview berkaitan tentang pencemaran alam sekitar. Baik. Okey, nak tanya sikit kat abang. Pada pendapat abang, pada pendapat abang, bagaimanakah cuaca sekarang yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, khususnya di kita sekarang berada di Nilai dan sekitarnya, iaitu Bangi dan sekitarnya? Apa pendapat abang tentang cuaca sekarang? Okey, pada pendapat saya lah, cuaca sekarang ni tidak menentu lah. Jadi berdasarkan cuaca yang ada sekarang di Malaysia ni khususnya, pertamanya tidak stabil lah. Jadi pada saya cuaca di nilai impian ni untuk bacaan IPU lah, kawasan ni saya agak tidak baik berbanding tempat-tempat yang lain lah. Okay. Soalan kedua saya bang, agak-agak abang, apa teknologi ataupun inovasi yang boleh membantu untuk nak mengurangkan pencemaran udara yang dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang ni? Okey, teknologi yang sekarang okey, seperti yang disarankan oleh kerajaan, dan saya rasa sekarang pun dah 2023 lah. Tetapi bagi saya, untuk mengurangkan kadar ketercemarnya udara ni, antara salah satu faktor yang kita boleh tengok adalah kenderaan lah. Okey, kenderaan ni pada peringkat pertamanya sekarang ni secara global kenderaan menggunakan kenderaan berpetrol, iaitu yang mengeluarkan asap. Tapi lama kelamaan ia akan sebab makin lama makin banyak kereta, makin banyak pencemaran lah yang akan berlaku. Jadi kerajaan mengambil langkah ke hadapan, inisiatif baru, dan menarik pelabur-pelabur dari luar negara seperti kereta elektrik. Kereta elektrik ni dia tidak akan mengeluarkan sebarang karbon atau pencemaran. Jadi bagi saya, penggunaan kereta elektrik yang diambil wajar oleh kerajaan ni sangat baik untuk rakyat lah. Jadi mengelakkan untuk masa yang akan datang, generasi yang akan datang akan tercemarnya pencemaran udara ni lah. Baik, terima kasih bang atas interview sebentar tadi. Kita kembali lagi kepada podcast kita. Okey, baik, alhamdulillah. Sebentar tadi kita sudah lihat para interview kita yang telah memberikan pandangan yang jelas dan pandangan yang paling cukup menarik. Jadi Prof, macam mana pandangan mereka? Okey tak? Saya tertarik dengan salah satu pandangan yang dibawakan oleh interview tadi, di mana mereka ingin mewujudkan satu sistem pengangkutan awam yang lebih tersusun dan lebih berkesan. Kerana apa? Kerana kita lihat pencemaran ini berlaku adalah kerana disebabkan kenderaan itu sendiri yang mengeluarkan karbon monoksida dan karbon dioksida kepada alam ini dan merosakkan keadaan bumi. Iya, betul. Sebelum tu Prof, saya ada buat kajian sikit lah. Saya ada keluarkan satu
satu kajian yang di mana antara fakta yang perlu kita tahu, kita ada sejarah. Kita sejarah tentang darurat jerebu, ada 3 sebenarnya. Yang pertama yang berlaku di Sarawak, iaitu pada tahun 1997 mencecah 500 ketinggian kepanasan dia. Dan pada tahun 2005 sekali lagi diisytiharkan darurat di Kuala Selangor dan Pelabuhan Kelang apabila bacaan IPU di kedua-dua kawasan tersebut masing-masing mencatat 531 dan 529. Panas tu. Panas. Sangat darurat. Bagaimanapun, pada tahun 2013, Muar dan Ledang telah diletakkan dalam status darurat bencana pada Ogos 2013 apabila bacaan IPU di kawasan tersebut mencatatkan pada tahap bahaya. Pada ketika itu jugalah bacaan IPU di Muar mencecah 746 pada tahap bahaya. Petik daripada sumber berita, walaupun pada pukul 7 pagi namun ia seakan menjelang senja kerana keadaan sangat berkabus dan gelap. Nampak tak? Bukan saja Allah tempat Akbar. Sarawak saja, Ya, tapi betul. tempat kita pun sama. Jadi macam mana Profesor Arif? Ada tak nasihat kepada masyarakat semua? Okey, nasihat saya senang je lah. Saya ada 3 nasihat. Yang pertama, kita kena minum air banyak lah, Betul. supaya kita dapat hidrasi badan, supaya kita tak kurang air lah. So yang kedua, kita pakai mask lah. Kalau kita keluar tu, kita pakai mask. Ya, betul. Sebab macam Profesor Ridwan kata, udara yang monoksida dengan dioksida ni tak baik untuk kesihatan kita. Ya, betul. Yang ketiga, kita dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Kalau kita rasa tak sihat, batuk ke, rasa pening-pening kepala, demam ke, kita terus ke sana lah. Ya, betul. Itu sajalah nasihat saya. Ia lebih baik mencegah. Ya, betul. Yes. Itu. Okey, baik, itu saja daripada kami. Wallahu alam. Jumpa anda di kemudian hari, iaitu jangan lupa layan pada episod seterusnya podcast Pasal-Pasal.